apa sebenarnya yang berlaku. Sebenarnya untuk pengetahuan saudara Harun Nizam, saudara Bob, 21 bulan tu bolehlah kita ambil sebagai kemuncak daripada segala kita panggil perkara-perkara rahsia pintu belakang yang mereka telah rancang sebenarnya sejak daripada awal tahun 2019 lagi sebenarnya. Ini adalah kerana setengah pihak di kalangan komponen parti Pakatan Harapan melihat ataupun membawa masalah dalaman parti, membawa persepsi-persepsi yang walaupun dia ada duduk dalam kerajaan tapi masih negatif terhadap isu-isu yang kita bukan hari ini saja dengar, iaitu isu DAP dan sebagainya, dominasi DAP dan sebagainya. Itu benda-benda yang kita pada waktu yang sama cuba kengkangi dengan kita meneruskan kerja-kerja kita dengan dasar-dasar dan cuba memenuhi manifesto yang kita telah janji kepada rakyat. Sebab kita datang dengan mandat rakyat, kita bukan datang dari pintu belakang, kita mai dengan mandat rakyat. Maka menjadi tanggungjawab dan amanah kita untuk melaksanakan apa yang kita telah janjikan di dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Tapi malangnya ada bisikan-bisikan, ada cerita-cerita pintu belakang, ada masih buat kerja-kerja yang tak elok, sehinggalah kita telah pun menyelesaikan perkara ini dengan kita meletakkan putusan-putusan yang penting. Ada lebih kurang 3-4 faktor yang menjadi kita kata asas kepada semua yang hari ini menimbulkan satu polemik besar politik negara kita. Pertama, isunya ialah siapa yang akan menjadi PM yang ke-8. Itu sejak awal lagi, dan kita kena ingat bahawa perjanjian kita dalam kita menerima sokongan daripada TUN, Parti Bersatu dan sebagainya ialah pertama kita bersujud TUN sebagai Perdana Menteri, dan dalam pakej itu juga kita menerima oleh semua parti-parti bahawa yang akan menggantikan TUN ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas, benda tu tak ada benda keliru lah, benda yang cukup terang, benda yang cukup jelas, yang kita dah persetujui dan sepakati malah sebelum kita masuk pilihan raya umum lagi. Tapi apa akan daya, isu PM ke-8 ni tetap menjadi bahan yang dijadikan alasan-alasan untuk menimbulkan isu-isu di dalam Pakatan Harapan. Itu satu. Yang kedua ialah isu DAP. Benda ni bukan baru, kita dah dengar sebelum pilihan raya umum lagi. Antara kempen yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional termasuk PAS, iaitu menyatakan bahawa hari ini kalau bentuk kerajaan menang Pakatan Harapan, maka DAP akan kuasai kerajaan. Oleh kerana DAP itu anti Melayu, anti Islam, maka kemenangan Pakatan Harapan itu ialah kemenangan kepada Cina dan ia tidak akan menguntungkan orang Melayu Islam. Benda ni bukan baru. Apa benda tu yang baru? Tak ada benda baru. Benda tu dah kita dengar sebelum ini. There's nothing new dalam isu DAP ni. Jangan kita buat terkejut. Benda tu dah ada. Suara-suara sumbang itu kita dah dengar sebelum pilihan raya umum yang ke-14 lagi. Dan yang ketiga ialah masalah dalaman dalam PKR sendiri, yang mana semua kita tahu timbalan presiden dia ada konflik yang cukup besar dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga mengheret masalah dalaman parti dia berjangkit sampai ke Pakatan Harapan. Itu saya bagi perspektif dulu. Apa yang berlaku adalah satu keadaan yang kita kata tidak bermula secara kosong, tetapi dia bermula melalui ada dia punya cerita di belakang itu. Nah, masa kita duduk berjalan elok, masa kita jadi kerajaan ni 2018,
kita bentuk kabinet, kita pun meletakkan apa asas-asas dasar baru Kerajaan Pakatan Harapan. Tahun 2019 isu ini menjadi semakin orang kata membengkak. Masih lagi isu PM8 siapa, masih lagi isu DAP menguasai apa kerajaan, masih lagi isu PKR yang bertelagah sehingga mengheret menjejaskan Pakatan Harapan dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan, 21 hari bulan itu sebenarnya adalah satu mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Untuk apa? Yang besar dan utamanya supaya benda ini semua diselesaikan, khususnya yang berkenaan dengan PM ke-8. Itu paling besar yang kita cuba nak putuskan, selesaikan secara kita kata konsensus dengan semua keempat parti, iaitu Bersatu, PKR, Amanah dan juga DAP. Dengan kata lain, kita nak tutup paku elok dan kita nak terus berjalan. 21 hari bulan, ada dua pihak yang duk tunggu. Satu pihak yang nak tunggu supaya 21 hari bulan itu kononnya mereka yang tuntut supaya Tun Mahathir letak jawatan akan bising dalam mesyuarat tersebut, dan dengan itu akan menimbulkan huru hara. Golongan kedua ialah mereka yang mencari jalan penyelesaian, iaitu melihat yang lebih utama bukan isu PM8 tapi nak jaga keseluruhan Kerajaan Pakatan Harapan, dan di dalamnya akan dibincang secara apa kita panggil berobjektif macam mana nak selesai PM yang ke-8. Ini orang akan tanya kita, pasal apa kita nak kena bincang benda ini? Sebab package penerimaan Pakatan Harapan sebagai gabungan 4 parti itu adalah salah satunya itu, iaitu Tun, kalau menang Tun akan jadi PM, dan kemudian PM ke-8 adalah Datuk Seri. Maksudnya kita tak boleh sekat orang cakap benda itu sebab ia adalah sebahagian daripada package itu. Cuma yang kita nak elak ialah jangan heret rakyat sehingga benda ini menjadi masalah kepada Pakatan Harapan. Itu cerita dia. Tiba-tiba 1 bulan tak berlaku apa yang mereka nak. Kerana Alhamdulillah Majlis Presiden telah membuat keputusan yang cukup bijak, iaitu seperti yang disebut oleh Tun Sri, dia akan letak jawatan lepas daripada APEC. Bila? Bulan 11. Bila lepas APEC? Seminggu kah? 1 hari kah? 2 hari kah? Kita tak bincang. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim berbesar jiwa dia dengan menyatakan kita ikut bila Tun berasa nak letak jawatan. Tak ada timbul kata tekan, kata kena letak, tak ada. Jadi bagi golongan yang nak memecahkan Pakatan Harapan, keputusan 21 hari bulan itu adalah anti climax kepada cita-cita mereka nak ambil kesempatan dalam isu ini. Lepas itulah 21 hari bulan tak jadi, maka Jumaat Sabtu tu kita dah dengar dah di sana adanya mesyuarat parti masing-masing, yang fraksi yang berpecah. Bersatu buat dia punya mesyuarat, PKR Azmin buat dia punya mesyuarat, dan mereka merancang untuk macam mana nak tarik ahli-ahli parlimen yang ramai ini dan secara terus menjejas Kerajaan Pakatan Harapan. Hari Ahad semua orang tahu kisah Sheraton, langkah Sheraton di mana mereka berhimpun. Sampai malam tu mereka, petang tu mereka dah pergi istana, dan malam tu mereka berhimpun dengan mengharapkan Tun bersama dengan mereka. Itu cerita tuan-tuan. Itu dia punya kronologi yang ramai tak tahu. Tapi Tun tidak mahu bersekongkol kerana esoknya dalam mesyuarat Bersatu berlaku di sana perdebatan yang panas antara Tan Sri Mahyudin dan juga Tun, iaitu antaranya Mahyudin, Tan Sri Mahyudin dan beberapa anggota Bersatu yang lain. Mereka menegaskan nak keluar daripada Pakatan Harapan. Itulah cerita dia, tuan-tuan dan puan. Tetapi Tun Sri
telah menetapkan bahawa beberapa perkara asas yang dia tak boleh terima. Pertama ialah Tun tidak boleh menerima UMNO diajak masuk unblock. Unblock ni makna dia masuk sebagai parti semua. Kedua, Tun tidak berhasrat untuk meninggalkan Pakatan Harapan. Dan yang ketiga, Tun hanya boleh menerima UMNO untuk masuk syarat secara individu dan bersih daripada masalah. Itu dia punya stand, itu yang pecah. Ketika itu berlakulah dengan jelas stand Mahyudin yang tidak sehaluan dengan Tun. Dan pada hari Selasa, pada hari Isnin, kita semua dapat tahu bahawa Tun telah meletakkan jawatan sebagai 24 hari bulan, Tun telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Maka sampai kepada satu kitaran yang lebih hebat, ketika itu jatuh semua kabinet dibatalkan, dan kemudian berlakulah apa yang berlaku apabila kemudiannya istana minta supaya apakah Pakatan Harapan masih ada lagi numbers untuk terus memerintah. Dan dari situ kita pun tahu ada 2 kali yang dibuat keputusan oleh istana. Satu, pada orang pertama, istana telah buat keputusan untuk berjumpa dengan ketua-ketua parti dan menyatakan siapa calon Perdana Menteri mereka. Dan yang kedua itu ialah pertemuan dengan ketua-ketua parti. Tapi akhirnya kita semua tahu pada hari Jumaat lebih kurang 4:30 petang, istana telah mengisytiharkan Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Nah, habis daripada itu sudah tentulah rakyat jadi bingung. Perkara itu berlaku cukup cepat, saudara Hairul Nizam. 21 hari bulan, 24 letak jawatan, 25, 26, 27, kemudian Jumaat tu isytihar Perdana Menteri yang baru, hari Sabtu pagi angkat sumpah. Benda itu berlaku terlalu pantas. Nah, soalan dia sekarang, saya memberikan perspektif itu supaya kita tahu apa sebenarnya yang berlaku. Soalannya sekarang ialah, tuan-tuan, saudara dan saudari sekalian, daripada perspektif yang berlaku ini, kita boleh buat beberapa rumusan. Pertama, kerajaan yang terbentuk hari ini dan kabinet yang terbentuk adalah kerajaan dan kabinet yang kita namakan sebagai kerajaan pintu belakang. Kenapa kita namakan dia pintu belakang? Sebab berlaku semua ini adalah semasa kita berada dalam kerajaan. Pengkhianatan yang berlaku melalui rundingan-rundingan di belakang pintu ini membuat satu konspirasi untuk akhirnya apa? Menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Itu pengkhianatannya. Ini pengkhianatan yang tak boleh diterima oleh rakyat, kerana dalam proses itu, tuan-tuan dan puan-puan, mereka telah merampas mandat rakyat yang telah diberikan kepada Pakatan Harapan. Bila mandat itu tidak dihormati, maka terbentuknya kerajaan hari ini adalah kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat. Dan kita dapat perhati hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton sekalian, bahawa apabila sebuah kerajaan terbentuk bukan dengan mandat, maka orang yang membentuk kerajaan hari ini tidak membawa apa-apa manifesto, tidak membawa apa-apa visi, tidak apa-apa misi, melainkan mereka dihimpunkan atas kepentingan pribadi daripada parti masing-masing untuk mengambil kesempatan dengan alasan kerajaan Pakatan Harapan ini dikuasai oleh China dan DAP, dan mereka pun dengan satu rumusan yang mudah telah membuat langkah-langkah pengkhianatan ini sehingga menjejaskan mandat rakyat yang telah diberikan kepada Pakatan Harapan. Inilah situasi yang kita berada sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka kami sudah tentu dalam banyak keadaan menyatakan bahawa kita mesti kembali balik kepada asal, iaitu mandat rakyat. Dan kita pun tahu kalau isunya DAP, tadi faktor kedua saya kata DAP, ya, kalau isunya DAP,
kita tengok dalam pembentukan Kabinet Pakatan Harapan, walaupun DAP punya kursi yang besar, DAP punya kursi, pembentukan kabinet itu kerana nak bagi habuan kepada parti-parti. Kalau kita tengok 6 anggota kabinet DAP, 6 PKR, 6 bersatu yang hanya ada 13, dan amanah yang ada 11 mendapat 5 menteri. Kenapa? Kerana kita tak bergaduh atas siapa dapat apa, sebab dari awal kita masuk ialah dengan mandat rakyat dan kita berpegang dengan mandat itu. Tapi yang berlaku kepada mereka hari ini, kerajaan pintu belakang, atau ada orang sebut gomen pintu belakang, mereka adalah merupakan orang-orang yang terdesak atas kepentingan apa? Rakyat? Tak. Azmin kepentingan dia kerana dia bergaduh dengan Datuk Seri Anwar, maka dia himpun orang yang duduk bawah dia. Mahyudin Yassin berbeza pandangan dengan Tun, yang mana perbezaan pandangan itu sangat besar. Tetapi oleh kerana tak setuju, maka dia pun bertindak secara bersendiri. UMNO, parti yang dengan kehendak dan mandat rakyat, tolak mereka. Hari ini masuk balik dalam kerajaan dengan undangan daripada Mahyudin Yassin. Undangnya macam PAS lagi lah. Dia nak masuk atas apa? Dia nak buat Islam. Dia masuk pasal apa? Oh, sebab dia nak buat supaya Islam terbela. Tapi akhirnya menteri yang diletak itu tak nak kena mengenal dengan Islam. Jaga alam sekitar, menteri komoditi dan perdagangan. Kalau ada paling rapat pun menteri undang-undang. Tapi menteri agama tidak diletak dan diberi kepercayaan kepada PAS. Kalau Mahyudin pun tak percaya PAS boleh bawa agama, macam mana kita nak percaya PAS boleh bawa agama? Bermakna ini adalah gabungan dan perhimpunan orang-orang yang terdesak, bukan satu pembentukan kerajaan yang benar-benar berlandaskan demokrasi, yang benar-benar berlandaskan mandat rakyat, yang benar-benar berlandaskan kepada apa yang mereka nak penuhi sebagai janji mereka apabila diberikan sebuah kerajaan. Jadi itulah peristiwa yang berlaku sepanjang 21 hari bulan sebagai mercu tanda, tapi sebenarnya benda itu sudah berlarutan sebelum daripada ini. Dan sekali lagi saya ulangi kepada semua para pendengar bahawa kita perlu kembali kepada asas, iaitu kerajaan perlu kembali kepada rakyat, bukan kerajaan yang dibentuk oleh golongan-golongan yang terdesak kerana kepentingan pribadi, lalu meletakkan pertaruhan yang tinggi dan rakyat yang menjadi mangsanya.